Ada seorang pakcik penjual laksa, okey, penjual laksa. Dia nampak jadi dia rasa teringin nak makan. Dia pun panggil pakcik tu, cakap dia nak beli. Okey. Kemudian dia pun bayar. Okey, lepas dia beli 5 bungkus. Okey, dia beli 5 bungkus laksa dan dia nampak pakcik tu bila dia dapat duit tu, apa yang dia buat adalah dia asingkan ke dalam tiga bahagian. Okey, dia asingkan dalam 3 bahagian. Okey. Jadi lelaki tadi ni pun dia pelik lah. Dia pelik kenapa pakcik ni asingkan ikut 3 bahagian, kan? Okey, dia pun tanya. Okey, dia tanya dan pakcik tu bagi tahu 1/3 lagi dia masukkan dalam dompet. Okey. 1/3 lagi dia masukkan dalam laci duit dan satu lagi dia masukkan dalam tabung khas. Okey, dalam tabung khas. Kemudian pakcik tu cakap duit yang dimasukkan dalam dompet tu adalah duit yang dia gunakan untuk perbelanjaan perniagaan dan kehidupan dia seharian lah. Okey, satu bahagian tu. Dan 1/3 lagi dia simpan untuk menyempurnakan agama. Dia kata menyempurnakan agama. Okey. Dan duit yang dimasukkan dalam laci adalah untuk infak. Okey, ada 3 bahagian yang diasingkan. Yang pertama dalam poket dia yang diguna untuk kegunaan perniagaan ataupun kelangsungan hidup dia setiap hari. Yang kedua, dia gunakan untuk menyempurnakan agama dia. Okay, nanti saya terangkan detail dia lepas ni. Okey, dan yang ketiga dia gunakan dia asingkan, okey, untuk tabung infak. Alright. So, dia kata dekat sini dalam setiap rezeki yang kita perolehi ada hak orang lain. Okey, ada hak orang lain. Walaupun sikit, kita wajar berbagi sama. Okey, kita wajar berbagi sama. Okey. So, duit untuk infak tu dia akan asingkan. Okey. Dia akan asingkan, dia akan bagi dekat beberapa surau dan masjid. Ada juga dia bagi untuk anak yatim. Jadi selama 20 tahun dia meniaga laksa beras ni, okey, daripada dia berbasikal sampailah dia dah bermotosikal, setiap tahun dia dapat buat akikah, dia dapat buat ibadah korban walaupun hanya seekor kambing yang sederhana. Okey, boleh bayangkan tak? Boleh bayangkan tak orang yang hanya jual laksa, okey, menaiki motosikal, daripada dulu asalnya dia naik basikal je. Okey, sampai dia boleh upgrade motosikal. Okey, dia boleh upgrade motosikal dan sekarang setiap tahun dia dapat melaksanakan ibadah korban walaupun hanya seekor kambing yang sederhana besar. Okey. Alhamdulillah saranan agama walaupun sunat dia dapat lakukan. Okay, kat sini kita boleh compare lah. Kita boleh compare ataupun kita boleh muhasabah diri kita balik. Adakah kita macam dia ataupun mindset kita macam mana? Okay, so setiap hari dia akan mula berniaga daripada pukul 11 pagi. Okay, 11 pagi. So bila tiba dekat mana-mana kampung, menjelang je waktu solat, dia akan solat dekat surau atau mana-mana masjid yang dia lalu lah. Okay, setiap kali solat dia akan berhenti supaya dia dapat solat jemaah. Okay, dapat solat jemaah. So dia kata walaupun dia hanya jual laksa, tapi dia tetap dapat solat awal waktu secara berjemaah. Dapat infakkan hasil jualan laksa beras untuk dikongsikan dengan orang lain. Saya suka berniaga mengelilingi kampung supaya dia dapat berhenti solat dekat mana-mana surau dan masjid. Okey, dari situlah dia gunakan duit yang dia dapat tadi tu untuk sedekah. So setiap hari dia buat sedekah. Setiap hari bila dia dapat jualan dia akan bahagikan kepada 3 bahagian. Okey, dan pakcik ni cerita lagi. Saya pernah dengar tuan guru kata nanti di mahkamah akhirat bumi dan hari akan menjadi saksi. Okay, bumi akan kata si Polan ni pernah solat dekat sini, dekat sini, dekat sini, kan? Okay, so hari ni si Polan ni solat kat masjid ni. Hari Selasa si Polan solat kat masjid ni. Macam tu lah. Alright. So seterusnya dia kata dia tak kaya.
dia tak kaya. Dia tak ada harta yang banyak untuk laksanakan wakaf. Tapi dia tetap bersedekah ikut rezeki yang Allah bagi pada dia setiap hari. Rezeki yang Allah bagi setiap hari, dia terus asingkan. Okey, duit dalam tabung tadi yang diasingkan 3 bahagian kan. Okey, 1 bahagian untuk kelangsungan hidup seharian dan untuk bisnes dia. Yang kedua, dia masukkan dekat dalam tabung infak. Dan yang ketiga, dia masukkan dalam tabung untuk sempurnakan amanah. Okey, dan simpanan untuk menyempurnakan amanah. Menyempurnakan amanah tu adalah dikata Islam terdiri daripada 5 rukun, betul tak? Dan mengerjakan haji adalah rukun yang kelima. So, adakah solat kita sempurna jika rukunnya tak sempurna? Tak, betul tak? So rukun adalah wajib. Saya merasakan Islam saya tidak akan sempurna jika rukun saya tak sempurna. Rukun Islam kita ada 5, kan? Yang kelima adalah menyempurnakan mengerjakan haji. Dan laki tu pun katalah, laki tu pelik lah. Dia tanya balik pakcik tu, bukan ke haji ni bagi yang berkemampuan je, kan? Betul kan, haji ni bagi yang berkemampuan. Tapi apa pakcik tu kata, macam mana kita boleh cakap tak mampu, sedangkan kita tak berusaha ke arah mampu tu. Macam mana kita boleh kata mampu sekiranya kita tak berusaha ke arah mampu? Kalau kita tak menabung, macam mana kita akan, kalau kita tak menabung, bagaimana mungkin akan mampu mengerjakan haji satu hari nanti? Mampu tu sendiri kita yang tentukan. Hamba Allah yang tanya pakcik ni tadi, dia pun terpegun lah. Dia terpegun lah sebab misi dan visi pakcik ni sebagai orang Islam lebih jelas daripada kita. Kadang-kadang kita cakap kita tak mampu. Tapi sebenarnya kemampuan tu kita sendiri yang tentukan. Macam pakcik ni, duit yang dia dapat setiap hari itulah yang dia gunakan untuk menyimpan. Kat sini saya nak sebut, kenapa kalau kita nak ikutkan, kita pun menyimpan juga, betul tak? Kadang-kadang kita menyimpan tapi duit tu bocor. Ataupun bila kita menyimpan, selalunya bila kita susah, kita akan tarik balik duit tu. Kenapa? Pakcik ni pun susah juga hidup dia, tapi duit yang dia dapat tu dia gunakan untuk sedekah juga. Maksudnya ada bahagian sedekah. Sebab itulah duit pakcik ni dia tak pernah kurang. Sentiasa cukup. Sampai dia boleh simpan duit untuk menunaikan haji. Contoh macam kita nak pergi umrah, kan? Kalau nak ikutkan, kita belum ada kemampuan contohnya. Sebab kita tak menyimpan, kita tak usaha untuk menabung nak pergi umrah. Kita mengharapkan ada miracle, duit datang sedebuk macam tu, kan? Yang kita tak tahu bila-bila Allah nak bagi. Sedangkan kita sendiri boleh tentukan. Kita nak pergi, so kita kena usahalah menabung. Macam pakcik ni tadi, kenapa kita tengok rezeki dia cukup dengan rezeki yang Allah bagi tu? Ada sikit, dia bagi sikit. Maksudnya setiap hari dia buat sedekah. Makna kata sebab tu duit dia sentiasa bertambah, duit dia sentiasa cukup, boleh menyimpan, boleh survive, boleh menyimpan lagi, kan? So kat sini kita nampak bila Syah baca cerita ni, kita boleh muhasabah diri kita balik. Macam mana kita punya perspektif tentang mampu. Apa kita punya
apa Syah nak cakap apa kita punya mindset ataupun apa maksud mampu bagi kita. Apa maksud mampu bagi kita? Adakah sebab duit kita tak ada dekat tangan kita cakap kita tak mampu? Okey. Sebenarnya mampu tu kita yang tentukan. Kita yang menentukan ke arah mampu tu. Kita nak jadi orang yang mampu untuk menunaikan haji, kita mesti menabung. Kita mesti usaha ke arah mampu. Sama juga contoh macam Syah suka nak bagi contoh pembaca FTR sendiri. Okey, ramai pembaca FTR yang nak beli buku FTR ni tapi tak ada duit. Okey, kenapa Syah buat grup menabung? Okey, Syah buat grup menabung untuk bantu pembaca FTR ni, bakal pembaca FTR ni untuk dapatkan juga buku FTR ni. Sebab Syah tahu hidup dia susah sekarang. Okey, Syah tahu orang yang nak dapatkan ilmu FTR ni sebab dia nak tambah ilmu dan dia nak ubah hidup dia. Dia nak ubah level kewangan dia, tapi dia tak ada ilmu. Okay, dia stuck. That's why kita nak pergi ke arah mampu supaya kita dapat memiliki sesuatu yang kita nak tu, okay, dengan usaha menabung. So kalau kita tak ada usaha ke arah tu, maknanya kita sendiri yang tak nak. Semua orang mampu untuk beli apa yang dia nak, apa yang dia nak miliki, dia mampu kalau dia ada usaha untuk menabung, kan? Tapi sebab kita tak menabung, so Allah pun tak nampak usaha kita tu. Kita macam nak tak nak, acuh tak acuh, kan? Okay, so buktinya ramai yang dah berjaya dapatkan buku FTR tu yang harga dia 499 dengan menabung. So untung tak kalau kita dapatkan ilmu tu. Contoh macam Syah kongsi tentang ilmu dalam buku FTR. Bila dia dah baca buku FTR, susah tak dia nak dapatkan duit lepas ni? Susah ke senang? Bila kita dah ada ilmu. Bila tiba-tiba Allah datangkan ujian, adakah kita masih stuck? Ataupun kita dah tahu dah macam mana nak handle situasi tu? Macam mana kita nak bergantung hidup dan rezeki kita pada Allah? Kunci dia pada ilmu, betul tak? Okay? Kunci dia pada ilmu. So sebab itulah bila kita kata kita nak ubah hidup, dia mesti berkait dengan ilmu. Kalau kita kata kita nak ubah hidup, kita mesti ada ilmu. Macam mana kita nak bermula? Macam mana kita nak start ubah hidup? Kita start dekat beberapa sudut, ataupun kita start macam mana kita nak bermula. Sebab kita tak ada ilmu, kan? Jadi sebab itulah Syah tubuhkan satu grup untuk menabung tu supaya dia ada usaha untuk dapatkan buku FTR. Okay, sebab Syah yakin, Syah percaya bila ada ilmu, insya-Allah Allah bukakan jalan rezeki tu. Okay, so mampu tu sebenarnya atas diri kita. Ada banyak benda yang kita boleh belajar lah melalui cerita pakcik penjual beras ni sebenarnya. Macam mana dia gunakan rezeki yang Allah bagi. Okay, dia gunakan rezeki yang Allah bagi itu dengan mengasingkan 3 bahagian. Satu untuk kegunaan modal bisnes dia dan kelangsungan hidup dia, dan satu lagi bahagian dia simpan untuk infak, maksudnya untuk sedekah, dan satu lagi dia buat tabung simpanan. Simpanan tu bukan untuk masa depan anak-anak pun, untuk sempurnakan Islam dia. Untuk sempurnakan Islam dia. Dia nak pergi haji, dia nak sempurnakan Islam, rukun Islam dia. Sebab dia rasa kalau dia tak pergi buat haji, maksudnya Islam dia tak sempurna. Walaupun haji tu adalah bagi yang berkemampuan, tapi macam mana kita nak kata kita mampu kalau kita sendiri tak usaha ke arah mampu? Memang sangat deep lah. Okay, cerita ni bagi Syah rasa memang kita boleh ikut, kita boleh cuba ikut cara ni, kaedah ni, supaya sebenarnya inilah cara untuk kita menjemput rezeki daripada Allah. Okay, sebab bila Allah nampak usaha tu, sebenarnya ada jalan lain yang Allah bantu permudahkan. Okay, contohnya
tiba-tiba bila kita dah setiap hari kita simpan duit nak pergi haji kan, tiba-tiba kita tak tahu rezeki Allah bagi, tiba-tiba ada orang sponsor tunaikan haji secara percuma. Itulah keajaiban rezeki daripada Allah. Okay, sebab Allah nampak usaha kita, kita sungguh-sungguh nak pergi haji. Contoh kan, kita usaha sungguh-sungguh nak pergi haji, tapi Allah izinkan kita pergi tanpa guna duit kita sendiri. Ada orang nak sponsor kita haji. Sama juga macam miracle yang berlaku pada pembaca FTR. Okay, ada satu cerita yang mana seorang makcik ni, makcik ni ada 9 orang anak. 9 orang anak. Sebelum ni dia pernah nak resit FTR, dia tak mampu nak beli. Lepas tu dia beli buku kecil dulu. Okay, dia beli buku kecil. Bila dia tahu harga buku FTR yang besar tu, dia kata, okay, tak apa, akak mesti dapatkan buku ni. So akak akan usaha menyimpan. Saya respect orang yang ada mindset macam tu. Maksudnya dia tak mindset dia positif. Bila dia tahu nilai sesuatu ilmu tu, dia tak argue. Okay, dia tahu harga sekian-sekian. So dia kata, okay, akak akan usaha menabung untuk dapatkan buku ni. Okay, apa jadi lepas tu? Okay, bayangkan anak 9 orang tak bekerja, duduk rumah, betapa susahnya, betul tak? Tapi kita nak ajar macam mana bergantung hidup pada Allah, bukan pada manusia. Boleh je sebenarnya kita nak bagi buku tu percuma. Tapi kita nak ajar ataupun kita nak didik hati kita macam mana nak minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Allah boleh bagi percuma, Allah boleh permudahkan jalan untuk kita dapatkan sesuatu tu. Okey? Sebab itulah kita sentiasa didik hati kita ni, walau macam mana mahal nilai sesuatu benda yang kita nak tu, kalau benda tu baik untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat kita, kita usaha ke arah tu. Okey? Jadi apa jadi dengan makcik ni? Ada seorang hamba Allah, hamba Allah yang dah beli buku FTR. Dia nak hadiahkan 2 set buku FTR ni kepada siapa-siapa yang betul-betul memerlukan buku ni. Dia kata dia dah jumpa seorang untuk sedekahkan buku FTR ni. Okay? Dan satu lagi dia minta tim FTR carikan siapa-siapa yang rasa perlu. Kemudian tim FTR pun sahabat Syah jugalah. Okay? Sahabat Syah dalam FTR, dia jumpa, dia teringat balik makcik ni. Okay? Dia teringat balik makcik ni dan dia dapat bagi buku FTR tu secara percuma dekat makcik tu. Okay. Dan makcik tu masa jumpa tu, sahabat Syah ni cerita menangis-nangis, tak sangka dia dapat buku FTR tu. Bayangkan kerja Allah kan. Bila kita nakkan sesuatu tu, kita ada usaha, dan result tu Allah yang bagi. Macam mana Allah nak bagi rezeki tu Allah punya kerja. Kerja kita hanya usaha je. Usaha ke arah mampu. Okay? Usaha ke arah mampu. Right? So itulah keajaiban sebenarnya. Banyak keajaiban yang berlaku bila kita yakin dengan rezeki daripada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi, tapi kita yang miskin meminta. Kita tak nak minta dengan Allah, padahal Allah boleh bagi. Allah boleh bagi dengan mudah. Tak susah pun, tak luak pun rezeki ataupun kekayaan Allah kalau bagi kita 1,000,000 orang sekalipun. Okay? Tapi kita yang miskin meminta, kita yang sombong. Allah kata minta, berdoalah kepada aku, nescaya aku kabulkan.